Salam sejahtera pada semua pelajar. Apa kabar semua? Saya harapkan agar semua pelajar dalam keadaan sihat. Meski negara kita masih berada dalam keadaan pandemik COVID-19. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar yang berjaya mendapat tempat di Universiti Teknologi Mara dan selamat menyertai keluarga besar Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Sabah. Saya Dr. Felicia Rimin, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Pengurusan dan Perniagaan bagi program diploma. Ingin menyampaikan sedikit taklimat pada pelajar-pelajar baru yang mengambil pengkhususan bagi program diploma pengajian perniagaan iaitu BA 111, diploma pengajian perniagaan pengangkutan iaitu BA 117, serta diploma pengajian perbankan dengan kod program BA 119. Baik, sebagai permulaan saya perkenalkan dahulu latar belakang Fakulti Pengurusan Perniagaan, di mana fakulti ini merupakan fakulti terawal di UiTM Malaysia. Dan ia mempunyai bilangan pelajar serta pensyarah yang paling ramai di UiTM Cawangan Sabah. Untuk pengetahuan pelajar, sektor perniagaan yang kompetitif dan berdaya saing memerlukan tenaga kerja separuh mahir dan mahir. Oleh yang demikian, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan berperanan untuk membangunkan negara melalui fungsi dalam melahirkan graduan yang mampu berfikiran luas, kreatif dan inovatif. Saya teruskan dengan program diploma yang pertama, iaitu Diploma Pengajian Perniagaan, yang juga dikenali sebagai Diploma in Business Studies dengan kod program BA 111. Program ini merupakan program terawal di UiTM Sabah. Dan ia adalah feeder kepada ijazah sarjana muda, yang bermaksud setelah pelajar menamatkan pengajian di peringkat diploma dalam program ini, pelajar berpeluang untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Dan untuk pengetahuan para pelajar semua, program ini bertujuan untuk melahirkan graduan yang kompeten dalam aspek pengurusan perniagaan. Seperti yang pelajar lihat pada slide ini ini merupakan pelan pengajian bagi kod program BA 111 bagi semester 1, di mana pelajar perlu mendaftar kod-kod kursus berikut seperti KKR 1 iaitu kursus co-curriculum, CTU 101 yang merupakan kod kursus bagi prinsip asas Islam, di mana perlu didaftar bagi pelajar Muslim, manakala IDA 102 adalah kod khusus bagi manusia dan agama yang mana perlu didaftar bagi pelajar non-Muslim. ELC 121 iaitu Integrated Language Skills Listenings. Selain itu, pelajar juga perlu mendaftar kod khusus utama dalam pengajian iaitu SCC 117 bagi kursus Financial Accounting, Math 112 iaitu Business Mathematics, MGT 162 iaitu Fundamentals of Management, dan TSC 101 atau TMC 101 yang mana merupakan khusus-khusus third language di mana pelajar-pelajar mempunyai pilihan untuk mendaftar khusus-khusus bahasa ketiga seperti bahasa Arab, Mandarin dan sebagainya. Secara keseluruhan, pelajar perlu mendaftar sebanyak 17 jam kredit ke dalam student portal masing-masing. Selain itu, saya ingin ingatkan pada semua pelajar untuk hadir pada hari pertama kelas bagi setiap kod khusus yang telah didaftarkan kerana pada hari tersebut ianya merupakan hari yang begitu penting, di mana pensyarah akan memberi penerangan kepada pelajar mengenai kod khusus yang diajar sepanjang semester tersebut serta bentuk-bentuk penilaian
yang akan dinilai kepada pelajar, okey, sepanjang semester tersebut. Seterusnya, ini merupakan pelan pengajian bagi semester kedua dan ketiga, okey, serta pelan pengajian semester keempat dan kelima. Nah, sebagai peringatan pada pelajar baru juga, anda dinasihatkan untuk mendaftar setiap kod kursus mengikut pelan pengajian yang ditetapkan. Dan sebaiknya ya, lulus terlebih dahulu kod-kod kursus pada semester tersebut sebelum mendaftar kod-kod kursus bahagian hadapan. Baik, bagi diploma in Business Studies Transport BA 117, program ini merupakan program hybrid daripada program diploma sebelumnya, iaitu BA 111, diploma in Business Studies, okay, ataupun diploma pengajian perniagaan. Nah, beza di antara kedua-dua program tersebut adalah program BA 117 menjurus kepada kepakaran perniagaan, pengangkutan dan logistik. Okay. Program ini sememangnya amat jarang didapati di universiti lain dan ia adalah feeder kepada program ijazah sarjana muda pengangkutan di UiTM Puncak Alam Selangor. Okay. Selain daripada itu, pelajar yang bergraduat ya dalam program diploma ini juga berpotensi untuk menyambung pengajian dalam bidang Sarjana Muda Professional Chartered Institute of Logistics and Transport di UK ataupun di United Kingdom. Terutama kepada pelajar yang berjaya mendapat anugerah Naib Chancellor, iaitu mendapat anugerah dekan pada setiap semester. Nah, bagi pelan pengajian DBS Transport, ianya hampir sama dengan Diploma Business Studies BA 111. Namun, terdapat perbezaan pada kursus utama yang diambil pada semester kedua. Di mana pelajar akan mendaftar kod khusus TPT 150, iaitu Introduction to Transport, yang tidak terdapat pada program DBS BA 111. Begitu juga dengan semester ketiga dan keempat, di mana pelajar akan mendaftar kod kursus utama iaitu TPT 343, Transport Society and Environment pada semester ketiga, manakala kod kursus utama seperti TPT 320 dan TPT 270 yang akan diambil oleh pelajar pada semester keempat. Dan pada semester kelima, pelajar juga perlu mengambil dua kod khusus utama pengangkutan iaitu TPT 350 dan TPT 370 yang mana kedua-dua kod khusus ini tidak ditawarkan pada program diploma pengajian perniagaan iaitu BA 111. Baik, bagi diploma pengajian perbankan BA 119 pula, ianya telah wujud di UiTM sejak tahun 1967. Tujuan utama penubahan program ini adalah untuk melatih dan melahirkan siswaza yang berdaya saing dalam dunia pengurusan perbankan dan kewangan, di samping menyediakan siswaza dengan pengajian lanjutan dalam bidang-bidang berkaitan. Seperti diploma pengajian perniagaan BA 111 dan diploma pengajian perniagaan pengangkutan BA 117 tadi. Tempoh pengajian bagi program diploma ini mengambil masa 2,5 tahun atau 5 semester, iaitu tempoh bagi pelajar yang mengambil program tersebut secara sepenuh masa. Dan bahasa pengantar utama bagi kesemua program diploma ini termasuk BA 111 dan BA 117. Begitu juga dengan BA 119 adalah bahasa Inggris. Bermakna medium komunikasi utama pensyarah dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran, ujian, pembentangan dan penilaian akhir adalah dalam bahasa Inggris.
Untuk pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi ya yang mengambil program diploma ini, sistem perbankan di Malaysia merupakan penggerak utama ya bagi mengumpul dana-dana dan sumber kewangan penting yang menyokong aktiviti ekonomi dalam negara. Ya, dengan persekitaran ekonomi yang semakin mencabar, fokus utama dasar sektor kewangan adalah untuk memastikan sektor kewangan kekal berdaya tahan dan berupaya untuk meneruskan fungsi pengantaraan kewangannya dengan berkesan bagi menyokong aktiviti ekonomi negara. Nah, program ini meliputi pelbagai kursus seperti berikut dan bertujuan untuk menyediakan para pelajar dengan asas-asas yang diperlukan ya untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran industri perbankan. Sebagai makluman tambahan kepada pelajar-pelajar yang mengambil program diploma ini juga, UiTM Cawangan Sabah merupakan pengurus utama ya bagi diploma pengajian perbankan BA 119 di seluruh sistem UiTM Malaysia. Ini bermakna UiTM Sabah merupakan pengendali utama ya program diploma ini dari segi peperiksaan, dan juga pelan pentaksiran kod-kod kursus finance atau kod-kod kursus kewangan yang ditawarkan. Selain UiTM Sabah, program ini juga ditawarkan di cawangan-cawangan lain ya seperti UiTM Pahang, Kelantan, UiTM Johor, UiTM Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Muka serta kolej-kolej bersekutu UiTM. Dan ini adalah senarai pensyarah kewangan yang mana majoriti daripada pensyarah ini terlibat ya dengan pengajaran kod-kod kursus diploma pengajian perbankan, termasuk Dr. Muhammad Syamli, Dr. Samila, Dr. Siti Rahayu, Dr. Maili Patrick, Puan Anastasia, Puan Silviani, Encik Ahmad Fauzi, Puan Siti Julia, Puan Nina Lin, Cik Mariam Kamila dan Encik Sibli. Untuk pengetahuan pelajar, sebahagian daripada pensyarah-pensyarah ini juga terlibat dengan pengajaran kod-kod khusus degree ya, iaitu Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kewangan BA 242. Manakala pensyarah-pensyarah kewangan yang lain seperti Profesor Dr. Imbarin, Profesor Madya Dr. Rosita Uji, Dr. Jasman, Dr. Abdul Aziz Lai, Dr. Rapida dan juga saya sendiri, kami hanya terlibat dengan kod-kod kursus di peringkat Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kewangan ya, iaitu BA 242. Nah, bagi pelan pengajian semester pertama dan kedua ya, Diploma Pengajian Perbankan BA 119, kod-kod kursus yang ditawarkan adalah hampir sama dengan Diploma Pengajian Perniagaan BA 111 dan Diploma Pengajian Perniagaan Transport ya BA 117. Sementara itu pada semester ketiga dan keempat, pelajar perlu mendaftar kod-kod khusus pengkhususan ya Diploma Pengajian Perbankan, iaitu FIN 242 Fundamentals of Finance dan FIN 250 ya Fundamentals of Financial Market Institutions pada semester ketiga. Manakala FIN 320 iaitu Financial Analysis dan FIN 370 ya Commercial Bank Operation and Digital Banking akan diambil pada semester keempat. Pada semester kelima terdapat 4 kod kursus pengkhususan yang perlu diambil oleh para pelajar dan ini termasuk FIN 358, FIN 333, FIN 388 dan FIN 367. Untuk pengetahuan para pelajar, kita mempunyai 5 kod kursus baru, kod kursus kewangan baru yang ditawarkan dalam program Diploma Pengajian Perbankan dan ini tidak ditawarkan pada semester-semester sebelumnya ya. Antaranya ialah FIN 250 iaitu Fundamentals of Financial Market and Institutions yang ditawarkan pada semester ketiga, FIN 370 iaitu Commercial Bank Operation and Digital Banking pada semester keempat,
Manakala 3 kod kursus baru yang ditawarkan pada semester kelima iaitu FIN 333, Fundamentals of Personal Financial Planning, FIN 388, Ethics and Governance in Financial Services, FIN 367 iaitu Bank Lending Assessment and Management. Okay. Nah, begitu juga dengan 5 kod-kod kursus pengkhususan lain ataupun kod-kod specialization yang wujud pada semester-semester lepas. Okay. Namun pada pelan pengajian baru ini ianya telah digugurkan. Okay. Seperti kod-kod kursus FIN 263, Banking Operation, FIN 323 iaitu Finance of International Trade, FIN 360 Legal Aspects and Banking and Ethics in Banking, FIN 365 iaitu International Banking, and last but not least ialah FIN 368 iaitu Credit Management. Nah, kursus-kursus ini telah digugurkan ya kerana ianya tidak tersenarai dalam MQA Standard Finance Guideline. Sedikit ringkasan mengenai pendaftaran khusus di mana para pelajar hanya dibenarkan mendaftar kod-kod kursus pada setiap semester tidak melebihi 23 jam kredit. Minimum adalah 17 jam kredit. Nah, bagi pelajar yang berstatus P1 dan P2, iaitu P stand for percubaan. Okay, so percubaan 1 dan 2, jumlah jam kredit yang dibenarkan adalah tidak melebihi 12 jam. Okay. So ini bermakna sekiranya satu kod kursus tersebut mempunyai 3 jam kredit, anda hanya dibenarkan untuk mendaftar 4 kod kursus sahaja. Okay. Nah, biasanya pelajar yang berstatus P1 atau P2 ini merujuk kepada pelajar yang mempunyai CGPA kurang daripada 2, okay, 2.0, dan pelajar-pelajar ini berpotensi untuk diberhentikan daripada meneruskan pengajian mereka di UiTM. Nah, pelajar juga adalah diingatkan untuk mendaftar, membuat pendaftaran yang lengkap iaitu mendaftar kursus dan kumpulan serta menyemak semula dengan teliti setiap kursus dan kumpulan yang didaftarkan sebelum membuat pengesahan atau validasi. Okey, mengenai sistem penasihat akademik di UiTM. Okay. Siapakah penasihat akademik ini? Alright. So mereka ini merupakan staf akademik ataupun pensyarah yang dilantik bagi membimbing pelajar-pelajar dalam hal ehwal akademik bermula daripada pendaftaran kursus pelajar sehinggalah tamat pengajian. Okay. Semua pelajar mesti mempunyai seorang penasihat akademik. Dan antara fungsi penasihat akademik ini adalah seperti berikut, iaitu membantu dalam proses pendaftaran kursus pelajar, memantau prestasi akademik pelajar, menjadi perantara pelajar dengan pihak pengurusan. Okay, so sekiranya pelajar mempunyai sebarang masalah dari segi pendaftaran kod-kod kursus tertentu ataupun mempunyai masalah dari segi prestasi akademik maupun hal-hal berkaitan dengan pihak pengurusan. Nah, di sinilah peranan penasihat akademik tersebut dalam memantau serta membantu anda semua. Okey, mengenai sistem SU4, saya ingin highlight seperkara di sini di mana pelajar adalah diwajibkan untuk menjawab soal selidik secara online di penghujung semester. Ini kerana kegagalan pelajar berbuat demikian boleh menyebabkan keputusan peperiksaan anda tidak akan dikeluarkan. Okay. So penting kena ingat mengenai sistem SU4. Nah, pelajar juga adalah bertanggungjawab menjaga kebersihan dan harta benda universiti. Untuk pengetahuan pelajar semua, UiTM Sabah merupakan universiti tanpa sampah telah diiktiraf sebagai universiti tanpa sampah. Oleh itu, untuk mengekalkan status ini, semua warga UiTM termasuklah para pelajar harus bertanggungjawab menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah merata-rata,
mengamalkan konsep 3R, okay, iaitu reduce, reuse, recycle. Okay, dan bercakap mengenai konsep ini di mana sahaja. Okay. Sebarang program yang dijalankan sepanjang semester tersebut juga harus mengamalkan LIFE, okay, L-I-F-E, iaitu Litter Free Event. Okay, selain menjaga harta benda universiti. Baik, ini adalah contoh jadual waktu kuliah ya sebelum pandemik COVID-19. Okay, di mana pelajar dapat melihat kelas-kelas yang ditentukan bagi setiap kod khusus yang didaftar. Okay. Namun selagi dalam keadaan pandemik ini, bentuk pengajaran dan pembelajaran secara atas talian atau online ya, iaitu ODL, yang bermaksud Open Distance Learning, okay, masih lagi perlu diteruskan. Okay, walau bagaimanapun sekiranya keadaan telah beransur pulih, okay, pelajar akan dimaklumkan okay, mengenai metod pembelajaran dan pengajaran yang bersesuaian dan berkemungkinan untuk hadir secara bersemuka atau face to face. Nah, bagi sasiah rupa diri pelajar ya, ini merupakan contoh sasiah pakaian pelajar lelaki, okay? Di mana anda disarankan untuk tampil dalam keadaan yang terbaik semasa berada di dalam kampus. Okay? So, elakkan daripada memakai selipar, jeans, okay, baju tidak berkolar, bertindik dan sebagainya ya, yang dilarang apabila berada di dalam kampus. Nah, sekiranya anda didapati melanggar atau tidak mengikut ya sasiah rupa diri pelajar seperti yang disarankan, anda mungkin akan diambil tindakan tata tertib ataupun disaman ya oleh polis bantuan. Okay, dan ini akan beri kesan pada rekod anda sebagai pelajar di universiti. Begitu juga dengan sasiah rupa diri pelajar perempuan ya. Anda juga dikehendaki untuk tampil dalam keadaan terbaik semasa berada di dalam kampus UiTM Sabah. Okay, ini kerana hal ini merupakan langkah awal mahasiswa dan mahasiswi UiTM ke arah profesionalisme. Okay, untuk pengetahuan pelajar baru lelaki dan perempuan, biasanya pada hari Rabu itu telah ditetapkan untuk memakai pakaian baju fakulti ataupun baju korporat ya. Manakala pada hari Khamis itu, okay, para pelajar adalah digalakkan untuk berpakaian baju batik. Berkenaan dengan kehadiran pelajar ke kuliah, pelajar adalah diwajibkan ya untuk menghadiri kuliah serta aktiviti pembelajaran lain seperti bengkel atau tutorial seperti yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Okay? Sama ada kuliah ini dijalankan secara atas talian atau ODL ataupun bersemuka, kehadiran pelajar ke dalam semua sesi kuliah itu adalah wajib. Okay? Harus diingat oleh para pelajar sekiranya kehadiran anda tidak mencapai 80% dari jumlah jam temu ataupun contact hours bagi setiap kursus tanpa mendapat kebenaran bertulis dari fakulti, cawangan ataupun pusat pengajian, anda tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir. Okay? So, ini bermakna dalam 14 minggu kuliah itu, anda dikehendaki untuk hadir ke semua kuliah bagi setiap kursus dalam 14 minggu tersebut. Okay? Bagi kursus yang tiada peperiksaan akhir, okay, kerja kursus tidak akan diberi penilaian. Ini sekiranya kehadiran anda itu tidak mencapai 80% dari jumlah jam temu, okay, untuk setiap kursus. Dan pelajar akan diberi grade F, okay, iaitu gagal dengan status ZZ serta dikenakan denda ya RM100. Nah, pengecualian
terhadap ketidakhadiran ini hanya diberikan pada pelajar yang mempunyai alasan kukuh ataupun munasabah ya, dan diterima oleh pensyarah yang mengajar. Okey, untuk kecermelangan akademik, anugerah dekan hanya diberikan pada pelajar yang mencapai GPA 3.5 dan ke atas. Manakala anugerah Naib Chancellor ianya diberikan pada pelajar yang berjaya mendapat anugerah dekan setiap semester. Bagi anugerah graduan terbaik ya, pencapaian ini tidak dinilai hanya daripada pencapaian akademik, tapi juga melihat kepada pencapaian pelajar secara keseluruhan ya. Termasuklah pencapaian dari segi penyertaan aktiviti-aktiviti bukan akademik seperti sukan, AJK-AJK tertentu dalam suatu persatuan, kolej atau mana-mana anjuran program yang dianjurkan oleh UiTM ya, di mana penglibatan dalam mana-mana aktiviti ini secara langsung dan tidak langsung dapat membentuk kepribadian baik seorang pelajar. So penilaian bagi anugerah graduan terbaik ini melibatkan calon daripada seluruh program, fakulti dan seluruh sistem UiTM. Bagi pengiraan GPA dan CGPA pelajar, ia melibatkan pemahaman terhadap beberapa elemen utama ya dalam pengiraan seperti jam kredit, janji temu pelajar, grade seperti A, A-, B dan C, nilai grade tersebut seperti full flat 3.67 dan sebagainya, nilai kredit di mana ia boleh dikira dengan mendarab ya, nilai grade tadi dengan jam kredit. Seterusnya nilai grade bagi setiap semester iaitu GPA dikira dengan menggunakan formula seperti yang terpapar ya pada skrin, iaitu jumlah nilai kredit yang diperolehi dalam sesuatu semester dibahagi dengan jumlah jam kredit ya. Manakala bagi pengiraan CGPA iaitu himpunan nilai grade bagi keseluruhan semester adalah dengan membahagi jumlah nilai kredit ya yang diperolehi dalam semua peperiksaan dengan jumlah jam kredit. Contoh pengiraan GPA dan CGPA dapat dilihat dalam slide ini, di mana bagi semester 1, pengiraan GPA dapat dikira dengan mengambil jumlah nilai grade iaitu 48.69 bagi kesemua subjek dibahagi dengan jumlah jam kredit ya iaitu 15. Oleh itu GPA pelajar pada semester tersebut adalah 3.25 ya, dan begitu juga dengan CGPA pelajar. Namun pada semester kedua, pengiraan CGPA pelajar pada kali ini mengambil kira jumlah nilai grade pada semua semester, iaitu jumlah nilai grade pada semester 1 tadi 48.69 ditambah dengan jumlah nilai grade ya pada semester kedua iaitu 56.33, lalu dibahagikan dengan jumlah kredit pada semester 1 dan 2 iaitu 34, dan seterusnya bersamaan dengan CGPA 3.09 ya. So ingin saya ingatkan di sini kepada semua pelajar untuk menjaga GPA anda ya pada setiap semester ya. Kerana jumlah nilai grade ya pada setiap semester ini akan memberi implikasi, akan mempengaruhi pengiraan CGPA anda. Sekiranya anda ingin bergraduat dengan CGPA yang baik, maka usaha tersebut haruslah bermula daripada anda memasuki semester 1 lagi. Ini kerana setiap semester itu mempunyai cabaran yang tersendiri. Dan penting ya bagi pelajar untuk memahami perkaitan di antara GPA yang diperolehi dengan kenaikan atau penurunan ya CGPA pada setiap semester. Okey, ini adalah selang markah dan grade di mana status cemerlang dikira daripada bermula daripada nilai grade 75 dan ke atas. Status kepujian bermula dari markah 60 sehingga 74. Lulus bermula dari nilai grade 50 sehingga 59, manakala status gagal ya adalah bermula daripada
50 dan ke bawah. Last but not least, mengenai hal plagiarism, di mana ia didefinisikan sebagai peniruan, ya, peniruan hasil kerja dan atau pendapat orang lain. Okay, sama ada ianya menerusi bahan bercetak ataupun elektronik tanpa mengiktiraf atau membuat pengakuan akan sumbernya. Nah, di sini pelajar adalah diingatkan, ya, bahawa pensyarah boleh mengesan sekiranya pelajar itu melakukan plagiarism, okay, iaitu assignment yang dihantar tapi copy and paste dari mana-mana sumber dan tidak menunjukkan hasil kerja yang asli ataupun original work, okay, daripada pelajar sendiri. Dan biasanya pengesanan ini boleh dibuat melalui website Turnitin, okay, Turnitin. Nah, bagi pelajar yang telah terbukti melakukan plagiarism dalam projek ilmiah ataupun tugasan, ya, atau assignment, pelajar ini akan digagalkan dalam kursus tersebut. Okay? Dan mereka diberi grade F atau gagal dengan status FD oleh Senat. Akhir sekali daripada saya, okay, selaku Ketua Pusat Pengajian Fakulti Pengurusan dan Perniagaan bagi program diploma, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah sekali lagi kepada semua pelajar baru, okay, siswa dan siswi yang berjaya dipilih, ya, melanjutkan pelajaran di UiTM Cawangan Sabah. Okay, so I wish you all the best, okay, in your own respective program, and always remember that your parents and all the lecturers here are praying for your success. Okay, so semoga semua pelajar juga akan mendapat pengalaman yang terbaik dan bermanfaat, okay, semasa menjalani pengajian di UiTM, khususnya di UiTM Sabah. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.